Assalamualaikum dan apa khabar semua? Dalam tangan saya ada satu laptop yang saya kira agak hot sekarang. Sebab apa? Laptop ini dikuasakan dengan chip pemprosesan i7 daripada Intel, 16GB ROM dan 512 PCIe NVMe SSD storage. Harga dia shy cat tak sampai 3,000 pun. As usual, this is Q from Rick and Rescue and I cannot wait to get this box open. Let's go! Okay, so hari ini kita akan bedah siasat what is so hot about this laptop, apa feature-feature yang ada dan siapa yang patut memiliki laptop ni. Dalam tangan saya ada Infinix Inbook X1 Pro versi i7 16+512GB. So sekarang kita akan unbox dulu. Okay, so dalam kotak dia ada laptop Infinix Inbook X1 Pro, power adapter USB-C 65W dan juga charging cable Type-C. Okay, next kita ada dia punya user manual, letak tepi. Alright, dari segi presentation saya rasa kotak dia agak simple. Dia tidak spend lavishly untuk presentation kotak dia, tapi still ada bau-bau premium dia. So boleh justify lah sikit kenapa harga dia RM3,000. Sebab ada certain brand laptop lain yang diorang spend banyak tau untuk presentation kotak dia. Bila buka sini ada gambar, bila buka sini ada gambar, keluar pula macam ni kan. So dekat situlah yang kadang-kadang tanda harga dia tu lebih tinggi daripada harga laptop tu patut dijual. Okay, kita akan tengok spek dalaman PC ni dulu. So kita buka dekat Shopee. Infinix Inbook X1 Pro ini dilengkapi dengan chip i7 1065G7. Macam pening nama dia, tapi kita tengok dua nombor yang depan je. 10 bermakna 10th generation Ice Lake. So chip ni dikeluarkan oleh Intel dalam lebih kurang pertengahan tahun 2019 macam tu. Mempunyai 4 core dan juga 8 threads. Setiap core berkelajuan 1.3 GHz dengan max turbo frekuensi 3.9 GHz. Okay, korang jangan terkeliru dengan speed yang rendah ni. Sebab laptop memang biasanya didesign untuk speed yang lebih rendah supaya bateri dia tahan lama sikit. Tapi bawah workload yang lebih tinggi, dia boleh boost sehingga amount yang agak considerably tinggi lah. Okay, selesai chip pemprosesan, kita pergi kepada graphics. Untuk model ni, graphics dia guna integrated Intel Iris Plus. So tiada dedicated graphic card. This is another justification lah ke atas harga dia kenapa RM3,000 saja. So dia tak ada dedicated graphic card dan saya tak sarankan lah untuk kegunaan-kegunaan yang graphic intensif macam video editing, video rendering ataupun gaming pada setting yang ultra. Okay, next kita akan cakap pasal dia punya RAM. RAM dia 16GB DDR4 3200MHz. Ni kira 3200 ni kira high average lah nak untuk sebuah laptop. 16GB memang sangat membadai. Saya punya benchmark adalah 8. Tapi kebanyakan sekarang kalau korang nak buka Google Chrome, nak buka tab banyak-banyak pun memang 8 tu ngam-ngam je lah. So 16 tu sangat lebih sesuai dan dalam masa yang sama korang boleh buka juga application-application lain lah. Okay, storage dia walaupun hanya 512GB sahaja, ada laptop lain dekat luar yang menawarkan storage yang lebih tinggi, tapi dia punya storage ni adalah jenis PCIe NVMe tau. So kalau dari segi connection, PCIe NVMe ni menawarkan speed yang paling laju, lagi laju daripada SSD yang biasanya diorang sambungkan guna sambungan SATA. Dan kalau kita nak compare dengan yang versi HDD dengan sambungan SATA, tu memang lagi jauh lah. So ini adalah speed yang paling laju korang boleh dapat. Okay, selesai kita tengok benda-benda yang bahagian dalaman, benda-benda yang on paper. So kita akan buka Infinix Inbook X1 Pro ni daripada dia punya plastik. Okay, untuk kali ni saya pilih warna emerald green. Dia ada 3 warna, ada hijau, ada merah dan juga ada grey. Tapi sebab kita nak rare sikit kan, so kita ambil warna hijau lah. Dan finishing dia dekat luar, yang belah atas ni dia macam anodized aluminium, yang belah bawah ni dia macam brush aluminium. So bawah sinaran cahaya, dia nampak sangat elegan dan sangat premium. Dekat hujung ni ada tulisan Infinix, kalau korang boleh nampak. Memang feel premium sangat lah. Keseluruhan body dia diperbuat daripada metal dan bila pegang tu memang sangat sejuk lah. Tebal dia kalau ikutkan website ni hanya 16.3mm, iaitu lebih kurang setebal diameter duit shilling 5 sen. Okay, berat dia pula lebih kurang 1.5kg, maksudnya lebih kurang 1,5 kampit gula lah. Satu gula tu 1 kilo kan. So 1,5 tu sama berat dengan berat laptop ni. Memang tak berat sangat, just nice untuk korang pegang. Feel dia memang sangat feeling premium lah. Okay, bila kita nak buka bahagian dalam, dia macam ada notch sikit ni kan, yang bahagian ni kan kalau korang nampak. So senang lah untuk tangan korang nak buka tu kan. Bukan macam korang nak buka kerang bakar yang dekat kedai tu kan. Okay, so kita buka. Tu dia. Hinge dia memang dia macam keras sikit tapi dia memang solid. Maksudnya kalau korang letak dekat satu angle tu sangat less likely lah untuk dia wobbly. So dia memang solid. Serius. Okay, selling point yang ada dekat laptop ni adalah korang bukan setakat boleh buka level macam ni Korang boleh buka sampai level
179 darjah kot, sebab dia tak betul-betul straight. Tapi boleh lah untuk korang flare LED on the table. So in case kalau macam korang nak tunjuk simple presentation dekat kawan-kawan korang dekat meja yang sama tu, korang just boleh baringkan. Guys, tengok ni guys, aku jumpa plan insurans takaful yang terbaru ni. Hibah dia memang murah gila. Okay, bercakap pasal screen dia adalah saiz 14 inci. Tapi kalau korang tengok yang cantiknya, ya ampun, bezel dia ataupun dia punya bingkai dia, kecil gila guys. Memang sangat elegan. Dan walaupun saiz dia 14 inci, laptop ni tidaklah besar sangat sebab dia punya bezel dia ni memang kecil. 14 inci ni adalah saiz yang medium, sebab paling kecil ada 11 point something, paling besar ada 15.6 kalau tak silap. Yang 15.6 tu memang besar gedabak dan sangat berat lah. So untuk yang saiz 14 inci ni memang sangat mobile untuk korang bawa ke mana-mana. Next, resolution screen dia adalah Full HD 1080p ataupun 1920x1080 dengan aspect ratio standard lah 16:9. So kalau korang nak buka movie ke apa, memang boleh full size dekat sini. Yang mantapnya, panel dia ni jenis IPS tau. Maksudnya bila korang tengok daripada tepi tu, viewing angle dia tu lebih besar. Dari tepi pun still nampak terang. Kalau laptop-laptop lain yang menggunakan panel TFT tu, bila korang tengok dari tepi tu, korang nampak macam korang tengah tengok privacy screen tau. Dia macam jadi gelap sikit. Yang tu yang tak best sangat lah. So bila korang flat lay, nak tunjuk package insurans takaful yang terbaru dekat korang punya prospek, dia dari jauh pun dah boleh nampak dah harga tu. Tak boleh tipu sangat lah, kan? Sebab dari tepi pun nampak terang. Okay, settle pasal screen, kita nak tengok dia punya keyboard pula. Keyboard dia jenis 65%, sebab kat tepi ni ada function key sebaris. Tapi dia punya arrow key dia, kalau korang nampak yang bawah ni, up and down dia jenis yang separuh. So kalau korang nak main game yang pakai arrow kat tangan kanan tu, dia memang tak best sangat lah. Memang saya tak berapa sarankan lah kalau korang nak guna untuk gaming. Macam biasa, keyboard ni jenis membrane. Dia bukan jenis mechanical, tapi yang bestnya dia ada backlit. Cuma saya tak try sekarang lah sebab saya nak kena hidupkan dan nak kena set up dulu kan. Dan backlit dia bukan RGB, tapi dia still fulfill lah the need untuk ada backlit tu. Maksudnya bila korang type dalam keadaan yang gelap ataupun ada glare sikit, korang still boleh nampak apa key yang korang tekan tu dengan jelas. Okay, so sekarang ni kita nak layan, try test dia punya typing test ASMR style. Okay, so typing experience dia untuk sebuah laptop memang tak boleh lawan lah macam mana external keyboard yang mechanical kan. Tapi dia still okay lah untuk kita type. Trackpad dia no comment. Saya suka yang trackpad dia adalah sama warna dengan body yang aluminium ni. So dia nampak sangat seamless. Tapi untuk kegunaan jangka masa panjang, saya memang tak sarankan lah pun guna trackpad. Sebab apa? Bila korang guna trackpad, korang punya tangan tu akan bengkok sikit tau sebab korang nak guna. So saya memang sarankan untuk guna mouse. Bukan saja lebih senang nak maneuver, tapi lebih bagus juga untuk posture wrist tangan korang. Okay, another selling point kita tengok dekat sebelah ni, yang ada petak kecil ni. Ini adalah thumbprint ataupun fingerprint scanner. So dia boleh gunakan untuk lock korang punya laptop. Jadi in case kalau macam korang dah terlambat nak masuk meeting tu, mengelabah tu, tanpa usul periksa, letak je tangan, touch and go, bam, korang masuk dalam korang punya Windows, boleh terus buka Zoom ataupun Google Meeting. Mantap. Next luaran kita akan tengok dia punya IO ports. IO ports ni kita tengok dari belah kanan dah. Dekat belah kanan ni ada micro SD card. Sayangnya dia bukan bagi full SD card sebab full SD card ni lah yang mungkin kita lagi selalu gunakan kalau daripada kamera. SD card ni mungkin daripada handphone ataupun daripada drone. So kita boleh masukkan dan boleh terus transfer gambar. Next kita ada microphone jack dan juga earphone jack 3.5 yang digabungkan. So korang boleh pakai earphone yang daripada handphone tu. Ada USB 2.01, USB 3.01 yang hujung ni untuk lock lah. Ok, pergi ke sebelah kiri dia ada power DC in dekat hujung sekali. Nombor 2 dia ada HDMI full size. So kalau korang nak cocok dekat projector ke, nak cocok kat external monitor ke, tak perlu cari yang micro mini HDMI punya extension tu kan. Next kita ada USB 3.0. So total USB type A ni kita ada 3 lah. 2 yang 3.0 dan 1 yang 2.0, which is sangat nice untuk sebuah laptop yang bersaiz mini macam ni. Dan kita ada 2 USB type C. Yang menariknya, satu USB type C ni macam biasa dia support data transfer. Yang lagi satu ni dia support 3 benda. Yang pertama data transfer, maksudnya kalau korang ada SSD yang super laju yang pakai USB type C tu, korang boleh cocok kat sini. Yang kedua, dia boleh support power delivery, maksudnya korang boleh cocok charger korang dekat sini lah. Macam yang korang tengok tadi, daripada dia punya box memang dia bagi 65 watt charger type C dan juga kabel pengecasan type C to type C. So korang cas memang pakai type C. Dia memang tak bagilah yang DC input ni. So agak nice jugalah. USB-C is
is kind of the future now. Dan last sekali, yang paling bestnya, USB Type-C yang tengah-tengah ni dia boleh support juga DisplayPort. Maksudnya korang boleh cocok dengan menggunakan satu wayar USB Type-C je, boleh cocok ke external monitor yang memang menggunakan Type-C. So cocok satu je dah boleh power on monitor tu, siap dengan power delivery. Yang tu memang best. Okay, dan last selling point, nampak satu button kat ujung ni. Ini adalah button untuk camera switch. So boleh camera on, camera off. Saya rasa dia macam mechanical button kot. Yang pasti korang dah tak perlulah, kalau korang nak pakai selotip dekat atas ni, boleh guna je switch kamera dekat tepi tu. Okay, kita dah habis cerita apa yang best dekat laptop ni. So kita nak tengok apa pula yang kurang dekat laptop ni pada pandangan saya. Yang pertama, kamera dia still beresolution HD 720p. So untuk kegunaan video conference tu memang okey, tapi kalau korang nak record video untuk vlog ke, untuk YouTube ke, untuk presentation ke, mungkin kurang sesuai. Yang kedua, audio system dia pakai DTS. Dia macam yang lama sikit, tapi dia tak berapa kuat dan sound clarity dia tak berapa sesuai. But again, it can be very easily compensated kalau korang pakai earphone ataupun korang pakai headphone untuk korang layan korang punya meeting ataupun layan korang punya movie. Tu memang dah tak ada masalah lah dengan dia punya audio system. Okay, last but not least, siapa yang saya sarankan ataupun patut memiliki laptop Infinix InBook X1 Pro ni? Okay, yang pertama sekali saya rasa paling sesuai adalah student. Tapi student yang tak main game lah, especially macam student engineering. Untuk software engineering yang macam AutoCAD ataupun SolidWorks, korang nak buka 2-3 sekali, ataupun korang nak buka Adobe Illustrator dengan Adobe Photoshop sekali ke, dia punya CPU tu memang sepatutnya on paper capable lah. Yang kedua, orang yang dah bekerja, tak kisahlah cikgu ke, exec ke, siapa ke, yang macam work from home ataupun work secara mobile, yang kena selalu attend online meeting macam melalui Zoom ataupun Google Meet, memang tak ada masalah. So korang boleh buka video conferencing software tu, sambil-sambil tu boleh buka Microsoft lain, Word ke Excel ke, untuk korang buat kerja-kerja korang lah. Tapi untuk content creator yang suka edit dengan heavy render dalam Premiere Pro ke apa ke, ataupun gamers yang suka gunakan ultra high setting, itu memang saya rasa tak sesuai. Better korang cari laptop yang ada dedicated graphic card. Saya sarankan GTX 1060 ataupun ke atas. Paling bagus kalau korang boleh dapat RTX lah, sama ada 20 atau 30 series ke atas, yang korang gabungkan dengan CPU i5 ataupun ke atas lah. i7 lagi bagus, tapi i5 dah memadai. Harga dia memang mahal sikit, tapi korang akan dapat kepuasan yang lebih lah dengan adanya dedicated graphic card untuk dia menjalankan kerja-kerja yang grafik intense lah untuk korang punya laptop. So itu sahaja daripada saya. Hit like if you like this video, drop some comment and don't forget to subscribe. I'll see you in the next one. Assalamualaikum.